Assalamualaikum. Kami daripada Kumpulan 8 ingin membentangkan tajuk kami yang bertajuk rancangan animasi dapat mengeratkan perpaduan antara kaum. Animasi di Malaysia bermula pada tahun 1946 dengan tertubuhnya unit filem Malaya. Sekarang dikenali sebagai filem negara. Filem animasi pendek yang pertama yang bertajuk Hikayat Sang Kancil ditayangkan pada tahun 1983. Pada masa sekarang, negara Malaysia telah mengeluarkan pelbagai rancangan animasi seperti Bobo Boy, Upin Ipin dan Ejen Ali. Rancangan ini bukan sahaja mendapat penghargaan di dalam negara, malahan mendapat pelbagai penghargaan di luar negara. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 8 orang iaitu saya, Indra Wijaya, Muhammad Zarif Katami, Ahmad Faiz bin Jamaluddin, Muhammad Afif Ikram, Muhammad Hamizan, Ahmad Luman Hakim, Muhammad Fatul Munir dan Muhammad Zuhelmi bin Jamil. Pembentangan ini terbagi kepada 6 bahagian iaitu yang pertama ialah permasalahan kajian, yang kedua objektif, yang ketiga ialah kaedah kajian, yang keempat ialah dapatan kajian, yang kelima adalah sumbangan dan kepentingan kajian dan yang terakhir adalah rumusan. Menurut Yoni Diaknika, kerana hidup seperti coklat, perpaduan di antara pahit dan manis itulah yang menjadikan ia serasi dan juga berkesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zarif Katami Mendengar dan saya akan menerangkan tentang permasalahan kajian iaitu kurangnya perpaduan di antara masyarakat pelbagai kaum di negara ini. Baiklah, sejak era kemerdekaan lagi, politik perkauman menjadi isu yang hangat dan semakin hangat sejak penjajah meninggalkan tanah ini. Kemuncak perkara yang dikira sebagai kemuncak berlaku pada tahun 1998 di mana pertubuhan Cina mula memperjuangkan dasar perkauman mereka pada tahun itu. Ini kerana timbulnya satu kumpulan baharu dalam Malaysia Chinese Association iaitu MCA. Ini diketuai oleh Lim Chong Yu yang berasa tidak puas hati dengan kepimpinan Tun Tan Cheng Lock yang gagal memperjuangkan kebajikan dan kepentingan orang Cina. Menggunakan isu ini, beliau telah mengalahkan Tun Tan Cheng Lock dalam pertandingan merebut jawatan Presiden MCA. Dan Haris MD jadi pada tahun 1990 menyatakan bahawa Lim Chong Yu ini hebat dan berpetah kata dalam kritik dasar pelajaran kebangsaan juga untuk menerima bahasa Cina sebagai bahasa rasmi negara. Juga, keberanian mula meningkat di antara orang Cina apabila Lee Kuan Yew menyuarakan hasratnya untuk memperjuangkan Malaysia iaitu Malaysia untuk semua orang, di mana parti politik DAP sekarang masih lagi memperjuangkan perkara tersebut hingga hari ini. Dan antara kandungan yang terdapat dalam perkara Malaysia itu ialah mengatakan bahawa kedudukan yang dimiliki oleh orang Melayu ialah hanya para sultan-sultan dan juga jawatan yang lain pula dibuka kepada semua, tidak terkira kaum. Dan Lee Kuan Yew pula dengan lebih berani memberi 20 tahun sebagai tempoh untuk Malaysia berperdana menterikan orang Melayu dan menyatakan bahawa selepas tamat tempohnya 20 tahun itu, Perdana Menteri boleh dibuka kepada semua kaum dan juga sesiapa saja. Seterusnya, Lim Kuan Yew juga Lee Kuan Yew pula menyatakan hasratnya dan pendapatnya iaitu dia menolak hak istimewa orang Melayu kerana Lee Kuan Yew percaya bahawa orang Melayu ini sama seperti orang Cina dan orang India, iaitu mereka lah pendatang daripada luar. Mereka percaya bahawa orang Melayu tidak layak mendapat hak istimewa orang Melayu dan percaya orang asli lah kaum bumi putera yang sebenar. Dan mereka berpendapat bahawa Melayu ini berhijrah daripada kepulauan Melayu iaitu di antara Indonesia dan Malaysia. Dan juga kesimpulan yang dapat diambil daripada isu-isu yang pernah berlaku ini ialah sejarah meninggalkan impak yang besar dan sejarah juga mewujudkannya masalah perkauman ini kerana kita dapat tahu isu-isu ini dengan lahirnya perkara sejarah itu. Dan antara perkara-perkara yang masih lagi
ditinggalkan, atau kesan-kesan negatif sejarah itu yang ditinggalkan sehingga ke hari ini ialah tiada kesatuan budaya di negara ini. Masing-masing mementingkan budaya dan kaum sendiri. Dan juga selain itu, dia dapat melihat tiada kesatuan wilayah. Di pantai timur, kebanyakannya penduduknya ialah orang Melayu, dan di pantai barat di mana kehidupan dan infrastrukturnya lebih moden, penduduknya lebih kepada orang Cina. Dan ketiga ialah tidak ratanya perataan ekonomi dan politik, di mana politik kebanyakannya dikuasai atau ditangani oleh orang Melayu, dan ekonomi kebanyakannya dikuasai atau didominasikan oleh orang Cina. Oleh sebab ketiga-tiga perkara ini masih lagi wujud, ketegangan di antara kaum Melayu dan juga kaum Cina, iaitu antara dua kaum terbesar di negara ini, masih lagi wujud sejak zaman dulu hingga ke hari ini. Dan orang Cina sering menggunakan alasan ini supaya hak-hak mereka ditingkatkan dan agar prinsip kesamarataan dapat dicapai antara semua orang, manakala orang Melayu berpegang teguh kepada sejarah yang mengatakan mereka mempunyai hak sebagai bumi putera. Dan ketegangan kaum inilah yang dijadikan kajian dalam kajian yang kami lakukan, kerana antara kaum yang mempunyai ketegangan yang paling besar ialah antara dua kaum terbesar yang seperti saya cakap sebelum ini, iaitu kaum Cina dan juga kaum Melayu. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Saya teruskan pembentangan kepada pembentang yang seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Nama saya Ahmad Faiz bin Jamaluddin. Kepentingan kajian yang telah kami dapat daripada tajuk kami ialah memupuk semangat perpaduan di antara masyarakat pelbagai kaum. Hal ini dapat dilihat melalui petikan kata daripada Tan Sri Lee Tam Tai yang mengatakan bahawa perpaduan di antara masyarakat pelbagai kaum merupakan kunci kelangsungan kita sebagai sebuah negara. Terdapat juga peribahasa yang menekankan kepentingan semangat perpaduan ini, sebagai contoh, bersatu teguh, bercerai roboh, dan bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana muafakat, yang memberitahu bahawa semangat perpaduan merupakan perkara yang sangat penting untuk mengeratkan perpaduan antara kaum di Malaysia. Dan perkara ini kita boleh lihat dengan hasil perpaduanlah negara seperti Korea, Jepun, Australia maju dan mapan berbanding negara kita. Terdapat 3 objektif kajian yang telah kami sediakan untuk melakukan kajian ini, iaitu pertama, kami ingin mengkaji sejauh manakah rancangan animasi mengeratkan perpaduan kaum di Malaysia. Selain itu, kami juga ingin mengkaji keberkesanan rancangan animasi dalam mengeratkan perpaduan kaum di Malaysia, dan kami juga ingin mengenal pasti apakah nilai-nilai yang perlu disematkan dalam rancangan animasi sebagai medium atau alat perpaduan kaum di Malaysia. Dengan objektif tersebut, kami dapat mengkaji adakah rancangan animasi ini dapat mengeratkan perpaduan antara kaum di Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Afif Ikram bin Azmin. Nombor metrik adalah 1919523. Okey, selanjutnya saya akan membentangkan tentang kaedah kajian kumpulan kami. Kami telah menggunakan 2 kaedah, kaedah soal selidik dan juga kaedah rujukan. Untuk kaedah soal selidik, kami telah menggunakan Google Form untuk mendapatkan data ataupun maklumat mengenai tentang kesedaran masyarakat tentang perpaduan melalui rancangan animasi. Okey. Soal selidik ini telah diedarkan melalui aplikasi WhatsApp ke seluruh universiti yang kami boleh perolehi. Okey, dan kami telah menerima sebanyak 100 orang responden yang telah menjawab
menjawab soal selidik yang telah kami edarkan. Di dalam kaedah soal selidik kami telah membuat beberapa soalan untuk mereka jawab, dan 5 daripadanya adalah soalan berkenaan dengan demografi, di mana kami nyata kepada bahagian Argentina, umur, etnik, status pekerja, dan pekerjaan. Dan soalan selebihnya adalah berkenaan dengan objektif kajian kami untuk mendapatkan lebih maklumat tentang perpaduan yang ada ataupun hal-hal semasa yang berada di negara, mengenai tentang perpaduan negara kita. Kami telah melayari beberapa sesawang untuk mengenal pasti apa isu-isu yang terbaru ataupun masalah perpaduan yang ada di negara kita. Selain itu, kami juga merujuk beberapa artikel dan kajian yang telah dilakukan oleh para kajian sebelum ini, supaya kami dapat mengukuhkan lagi kajian yang kami lakukan ini. Dan selain itu, kami juga menonton rancangan animasi itu sendiri seperti Upin dan Ipin, Bobo Boy, Ejen Ali dan sebagainya. Di sini kami mahu lihat sendiri bagaimana nilai-nilai yang diterapkan di dalam rancangan animasi, dan adakah rancangan animasi telah menggambarkan perpaduan sebenar di negara kita. Okey, saya akan bercerita sikit tentang dapatan kajian. Pertama, umur. Okey, umur sekitar 18 hingga 21 dalam mewakili majoriti dari soalan selidik yang dinyalakan. Rata-ratanya adalah yang membesar bersama rancangan animasi ini ketika ianya pertama kali diterbitkan. Seterusnya lah 22 hingga 25 tahun merupakan golongan kedua yang terbanyak mewakili dalam syarta ini. Seterusnya adalah kaum. Mereka terlihat Melayu merupakan majoriti yang telah menjawab soalan selidik yang telah dijalankan, yang menerima sebanyak 52.2%, dan diikuti dengan kaum Cina sebanyak 19.6% dan India sebanyak 8.7% sebelum kaum-kaum yang lain. Okay, status. Di sini kita lihat sebanyak 97% adalah bujang yang telah menjawab soalan selidik ini, dan status pekerjaan 95% ada terdiri daripada pelajar yang telah menjawab soal selidik ini kerana mereka lebih dekat dengan rancangan animasi ini. Baik. Untuk soalan pertama dalam dapatan kajian ialah, adakah rancangan animasi menggambarkan perpaduan sebenar di negara kita? Apa yang kita boleh lihat di sini, majoriti responden bersetuju bahawa rancangan animasi menggambarkan perpaduan yang sebenar di negara kita, di mana jumlah majoriti tersebut ialah 93%. Okey, untuk soalan yang kedua iaitu, apakah rancangan animasi yang menunjukkan perpaduan kaum di Malaysia? Okey, di sini kita ada berbagai. Yang pertama, Upin dan Ipin, Bobo Boy, Ejen Ali, Kampung Boy dan sebagainya. Dan di sini majoriti menyatakan mungkin yang banyak yang orang tonton ialah Upin Ipin. Okay, seterusnya, untuk soalan yang ketiga, terdapat 4 faktor yang menjadi punca keberkesanan rancangan animasi dalam menghadap kepada kaum. Jadi antara 4 tersebut, apakah faktor yang menjadi punca keberkesanan rancangan animasi dalam menghadap kepada kaum? Yang pertama ialah watak imbulan kaum, yang kedua penggunaan bahasa Melayu, yang ketiga penerapan nilai-nilai murni dalam rancangan animasi,
Dan yang keempat, episod yang menayangkan perayaan pelbagai kaum, bangsa dan agama. Okey, jadi di sini majoriti responden menyatakan watak yang berbilang kaum menjadi antara faktor utama punca keberhasilan rancangan animasi dalam mengeratkan perpaduan kaum. Untuk soalan yang keempat, iaitu berkaitan nilai. Apakah nilai-nilai yang boleh anda perolehi daripada rancangan animasi? Terdapat 5 nilai yang kami bertanyakan kepada responden. Yang pertama iaitu hormat menghormati, yang kedua tolong menolong, yang ketiga patriotisme, yang keempat kesetiaan dan yang kelima berdisiplin. Jadi di sini terdapat 2 majoriti yang dipilih oleh responden iaitu hormat menghormati dan tolong menolong. Jadi saya serahkan untuk kepada pembentang yang seterusnya. Soalan seterusnya, di dalam kedapatan kajian, apakah tahap kesedaran anda sebagai rakyat Malaysia terhadap perpaduan di dalam negara kita? Skala ini menunjukkan jawapan balas dan skala ini menunjukkan skala 1 sehingga 5. Bermula daripada sangat rendah kepada rendah, normal, tinggi dan ke sangat tinggi. Skala ini menunjukkan kebanyakan rakyat Malaysia sedar akan perpaduan di dalam Malaysia seperti yang ditunjukkan pada skala 3, 4 dan 5, di mana di tahap normal sehingga sangat tinggi. Dan soalan seterusnya, adakah wajar rancangan animasi ditayangkan kepada seluruh lapisan masyarakat? Cartapai tersebut menunjukkan jawapan ya berwarna biru dan tidak berwarna oranye. Seperti yang ditunjukkan di dalam cartapai ini, kami menerima 98 jawapan ya dan 2 tidak. Rakyat Malaysia menyokong terhadap soalan tersebut, iaitu wajar rancangan animasi ditayangkan kepada seluruh lapisan masyarakat. Penambahbaikan. Langkah menambah baik rancangan animasi supaya lebih berimpak kepada perpaduan negara. Cartapai tersebut pula menunjukkan pelbagai jawapan. 45.5% dan 8.1% iaitu berwarna biru dan berwarna kuning. Jawapan balas bersetuju dengan menambah adegan-adegan yang melibatkan watak-watak berlainan kaum seperti kunjung mengunjungi dan menyambut perayaan bersama-sama. Manakala 44.4% pula bersetuju menyelitkan nasihat tentang kepentingan perpaduan kaum di akhir rancangan. Manakala kami juga menerima jawapan lain dengan 1% untuk warna hijau dan warna ungu. Dengan 1% untuk lebihan cartapai seperti yang direkodkan, iaitu menggunakan latar sejarah yang sebenar dan menyelitkan situasi sebenar yang berkaitan dengan perpaduan di Malaysia. Peranan. Soalan yang terakhir ialah, pada pendapat mereka, siapakah yang berperanan penting dalam memupuk semangat perpaduan kaum dalam animasi di Malaysia? Cartapai tersebut menunjukkan pihak media massa dan dengan 38.4% dan seterusnya, pihak pengarah animasi dengan 28.3%, iaitu berwarna oranye dan berwarna kuning, dan berwarna biru iaitu pihak kementerian dengan 24.2%. Terletak pada pelbagai pihak di dalam negara untuk memupuk semangat perpaduan kaum dalam animasi di Malaysia, seperti jawapan yang telah direkodkan di dalam cartapai tersebut, iaitu semua orang, semua lapisan masyarakat, para pelakon serta pihak ibu bapa dan tim animasi. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Zulhelmi bin Jamli. Di sini saya akan menerangkan tentang sumbangan atau kepentingan kajian di dalam rancangan animasi dapat mengeratkan perpaduan kaum. Yang pertama adalah
dapat membuka mata masyarakat tentang pentingnya perpaduan bagi mewujudkan masyarakat yang bersatu padu. Yang kedua adalah dapat memupuk perpaduan sosial dan mendidik anak kecil erti perpaduan melalui animasi. Yang ketiga adalah menaik tarafkan kualiti animasi di persada dunia dengan menggunakan konsep perpaduan. Seterusnya, sumbangan yang dapat disumbangkan melalui rancangan animasi yang mengekalkan konsep perpaduan adalah dapat menjadikan negara sebagai negara yang mampu aman dengan pelbagai kaum hidup bersama tanpa diskriminasi. Kepentingannya adalah menjadi contoh kepada masyarakat untuk mengekalkan dan menjadikan animasi sebagai salah satu platform untuk menyampaikan mesej perpaduan dengan kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fatul Munir bin Muhammad Herudin dengan nombor matrik 1924135. Pada hari ini saya akan menceritakan tentang rumusan daripada kajian yang telah dijalankan oleh kumpulan saya pada sepanjang 3 minggu yang lepas. Baiklah, yang pertama kami telah mengemukakan tentang permasalahan kajian. Mengapa kajian tersebut telah dijalankan oleh kumpulan kami? Kami berpendapat pada hari ini kurangnya perpaduan di antara masyarakat di dalam negara kita sendiri sehingga telah mencetuskan pelbagai isu-isu hangat yang telah berlaku sejak kebelakangan ini. Baiklah, permasalahan ini yang kami lihat adalah kami kira amat meruncingkan semua pihak di dalam negara kita sendiri. Dengan kurangnya perpaduan daripada dalam negara, bagaimanakah ekonomi yang mapan, negara yang membangun dapat dijalankan ataupun dibangunkan oleh kerajaan negara kita. Baiklah, itu permasalahan yang pertama. Kami telah mengemukakan bukti daripada yang telah seperti mana yang telah disebut oleh saudara Zarif bahawa semua ini berpunca sejak daripada sejarah dulu sehingga telah menyebabkan mencetuskan politik komunalisme. Baiklah, seterusnya kami mengemukakan pula tentang kepentingan kajian pada hari ini. Kepentingan kajian yang telah kami jalankan ini adalah supaya untuk memupuk semangat perpaduan antara pelbagai kaum dalam masyarakat kita. Baiklah, yang pertama iaitu kunci utama seperti mana yang telah disebutkan oleh saudara Faiz sebentar tadi, memetik kata daripada Tan Sri Lee Lam Tie selaku pemegang amanah Yayasan Perpaduan Malaysia. Beliau menyebut tentang kunci utama kelangsungan kita sebagai sebuah negara adalah dengan perpaduan. Melihatkan kepada bukti yang telah disebutkan oleh seorang tokoh yang cukup ternama pada hari ini, saya dapat lihat bahawa kepentingan bahawa dengan memupuk perpaduan dalam negara kita, sesama masyarakat kita adalah amat penting. Seterusnya, saudara Faiz juga telah menyebut dan memetik kata-kata daripada peribahasa Melayu yang dahulu, yang lama, iaitu bersatu teguh, bercerai roboh dan juga bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana muafakat. Di sini kita dapat melihat betapa pentingnya perpaduan itu dan telah disebut sehingga terdapat beberapa peribahasa yang telah dikekalkan daripada zaman dahulu hingga kini. Baiklah, seterusnya. Objektif kajian pada hari ini adalah untuk membuktikan mampu capai ataupun tidak hasil daripada kajian ini. Baiklah, kita melihat pada hari ini sejauh manakah rancangan animasi dapat mengeratkan perpaduan kaum. Seterusnya, kesadaran rancangan animasi dalam mengeratkan perpaduan kaum di Malaysia. Dan yang ketiga, objektif kami adalah nilai-nilai yang perlu disematkan dalam rancangan animasi ini sebagai medium perpaduan kaum. Kita dapat lihat pada hari ini kanak-kanak ataupun cara untuk mendidik generasi muda pada hari ini adalah melalui mendidik, melalui apa yang mereka suka. Seandainya mereka suka makan, kita didik melalui rancangan-rancangan makanan. Tetapi kanak-kanak pada hari ini lebih gemar akan rancangan animasi ataupun lebih disebut sebagai kartun. Jadi di sini kami dapat melihat betapa pentingnya rancangan animasi ini sebagai objektif ataupun medium penyatuan kaum di Malaysia. Kan dahulu telah pernah disebut ataupun sering disebut oleh guru-guru kita sewaktu di sekolah menengah,
hendak menentur buluh, biarlah daripada rebungnya. Baiklah, di sini dapat melihat akan betapa objektif kami ini ingin menguji daripada kecil hingga ke umur yang dewasa. Seterusnya, kaedah yang telah dijalankan oleh kumpulan kami pada hari ini adalah dengan menggunakan kayu ukur moden sebagai menjayakan sebahagian daripada perancangan kajian ini, iaitu kami menggunakan soal selidik. Dek kerana sekarang musim pandemik COVID-19, kami telah menggunakan borang soal selidik dan diedarkan melalui WhatsApp kepada seluruh responden, dan lebih senang untuk mendapatkan maklum balas semula. Jadi dengan menggunakan perantaraan yang cukup moden ini, kami berjaya mengutip beberapa hasil dan data yang seterusnya kami gunakan dan aplikasikan di dalam kajian kami ini sendiri. Baiklah, seterusnya kita berpindah kepada sumbangan ataupun kepentingan kajian. Baiklah, seperti mana yang telah disebut oleh rakan saya sebentar tadi, sumbangan akan menghasilkan pencapaian konklusi dari hasil kajian ini terhadap negara pada masa hadapan. Baiklah, di sini saya akan rangkumkan kepada 3 lembayung. Yang pertama adalah perpaduan. Hasil daripada kajian telah dijalani ini boleh diaplikasikan untuk kepentingan pada masa akan datang. Seterusnya akan membentuk perpaduan. Perpaduan dalam negara melahirkan keamanan dan keharmonian. Justru daripada keamanan dan keharmonian inilah akan membentuk ekonomi kita supaya lebih mapan. Iaitu berpindah kepada poin saya yang kedua, ialah ekonomi. Keamanan mampu menaik taraf perkembangan ekonomi kita. Apabila perkembangan ekonomi kita berjaya dinaik taraf, ekonomi kita berjaya mapan, maju dan stabil setanding dengan negara-negara maju di pesara dunia, seterusnya akan membawa kita ke poin saya yang ketiga, iaitu teknologi dan infrastruktur. Apabila ekonomi stabil, apabila ekonomi maju, teknologi dan infrastruktur yang dibina mesti akan dapat lebih canggih. Apabila teknologi dan infrastruktur ini lebih canggih, apa kepentingannya? Kepentingannya adalah terhadap rakyat kita sendiri. Kita dapat mengaplikasikan teknologi dan infrastruktur yang canggih ini termasuk dalam bidang kesukanan, pelancongan, kesihatan dan sebagainya. Seterusnya akan membawa kita satu tapak langkah yang lebih ke hadapan dan akan dicontohi oleh negara-negara lain. Melihat kepada Upin Ipin, Boboiboy, semuanya berjaya mendapat pujian di peringkat antarabangsa. Malahan Upin Ipin dan Boboiboy juga berjaya ditayangkan di kaca televisyen Indonesia. Justru membuktikan bahawa keberkesanannya sebagai medium ataupun alat perantaraan antara yang dewasa dan yang lebih muda untuk mencapai takrif pembelajaran. Di samping kata-kata yang moden, mendidik, berhibur sambil mendidik. Jadi justru di sini kami dapat melihat bahawa rancangan animasi ini boleh dijadikan medium sebagai pengajar untuk supaya sebagai pengikat antara semua kaum supaya hidup dalam keadaan yang aman dan juga bersatu padu. Sekian, itu sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.